Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Irwan yang memimpin. Saya kira bukan sekadar pendengaran kita, tetapi hati kita untuk kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua berkongsi perasaan syukur kerana dijemput untuk majlis ini. Yang saya hormati, yang saya kasihi Datuk Syarazi memberi ruang saya menumpang di majlis yang begini meriah. Al-Fadhil Ustaz Razak, Syekh Mahmud, insyaallah Syekh Abdul Khaliq, para tetamu-tetamu yang dimuliakan, dan pastinya yang menjadikan majlis kita ini bermakna, bererti adalah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang nama-nama kita telah tersenarai dalam jemputan daripada Allah untuk sama-sama berada di dalam majlisnya. Justru itulah Nabi menamakan majlis ini sebagai hilakul zikr ataupun majlis Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, selayaknya saya Zur Ramli bin Muhammad Razali, seorang hamba Allah yang sangat daif, al-faqir ilallah, mengucapkan terima kasih di atas kesempatan ini. Walaupun sebenarnya nun di lubuk hati saya bukanlah orang yang paling sesuai untuk duduk di sini dan disambut sebegitu kerana sangat jauh. Tetapi dalam hati kecil saya hanya ingin mengambil peluang berdoa agar seluruh sangka baik itu menjadi doa yang Allah makbulkan, dan yang saya harapkan adalah layak menjadi seorang hamba Allah yang soleh di sisinya. Semua yang saya hormati, kita telah mendengar qasidah, lantunan puji-pujian mengagungkan Allah yang maha besar. Kita juga meletakkan kedudukan Rasulullah yang begitu tinggi seperti diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan tambahan ini, kalau orang buat kek, maknanya keknya dah siap. So saya ni hanya letak apa tu yang atas kek tu, Muslimah tahu agaknya apa? Dia panggil apa yang atas kek? Icing. Ni icing je. Hak tadi tu kek dia. Jadi icing ni tak ada pun tak apa. Kadang-kadang orang letak, bila makan orang buang pun. Yang penting orang makan keknya. Boleh ke?
Tuan-tuan setuju ke dengan saya ni? Ke tuan-tuan suruh buat rendang crispy? Tak boleh nampak kek punya contoh. Maka sebab itu dengan penuh rasa rendah diri saya yang sangat dhaif ini, saya mengajak kita semua dan pastinya diri saya untuk cuba memanfaatkan beberapa minit bersama ini, kerana saya tahu kita semua datang ke Ar-Razi ini alangkah indahnya kerana ia adalah dorongan iman. Ra'aitun nasa qad dhahabu ila man 'indahu adh-dhahabu wa man la 'indahu adh-dhahabu fa'anhu an-nasu qad dhahabu wa ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu al-malu wa man la 'indahu al-malu fa'anhu an-nasu qad malu. Syair ini bagi tahu majoriti manusia kepalanya adalah melihat emas. Kalau ada benda yang menceritakan tentang boleh dapat emas, mereka akan pergi. Ra'aitun nasa qad dhahabu ila man 'indahu adh-dhahabu. Sebab itu kalaulah majlis itu sepertinya nanti menawarkan kepada kita mungkin sekeping tanah ke agaknya, ya, ialah musim-musim sekarang ni pun kita al-maklum lah, ya, tiba-tiba rezeki menjadi begitu berkat, ya, tiba-tiba langit jadi begitu pemurah, bumi menjadi begitu santun. Katalah kalaulah yang ditawarkan kepada kita emas, majoriti manusia pergi kepada orang yang ada emas. Wa man la 'indahu adh-dhahabu fa'anhu an-nasu qad dhahabu. Tapi kalau dia tak ada menjanjikan emas, daripadanya manusia pergi, bukan kepadanya, daripadanya. Maknanya belah. Duduklah, tak ada untung pun. Razi dah tahun ke berapa ni, Datuk? Tahun keempat. Dan saya yakin tidak ada sedikit pun, walau sebutir pasir, menjanjikan kepada kita yang hadir ini adalah keuntungan yang namanya duniawi. Betul atau tidak? Semua yang saya kasih. Betul kan? Maknanya kalau betul, dalam syair tadi, dalam pesanan tadi juga bagi tahu, aku lihat manusia ini, ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahul malu. Hati diorang tu mudah sangat condong pada orang yang kalau dia punya kekayaan, harta. Tetapi kalau tidak menawarkan harta, kemegahan, kekayaan, condong tersebut lari daripadanya, bukan kepadanya. Alhamdulillah, tanpa sebutir pasir dalam hati kita mengharapkan dunia, kemegahan dan kekayaan, dengan hadirnya kita ke sini, maknanya kita masuk dalam kelompok minoriti. Kelompok minoriti yang melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang lain. Orang lain nampak lahir. Orang minoriti melihat rupanya ada yang Allah nak beri lebih besar daripada emas dan perak. Kekayaan yang ada di atas muka bumi. Namanya apa semua yang saya kasih sekalian? Nama perkara tersebut adalah keredaan Allah. Keredaan Allah. Kita datang untuk mencari di mana keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keredaan Allah ada pada hubbir Rasul. Kita tahu bahawa keredaan Allah akan menimpa kepada orang yang cinta Rasul. Pentas ini dibuat mereka-mereka yang berqasidah tetapi bukan sebuah entertainment, bukan sebuah persembahan, tetapi mengajak kita sama-sama untuk turut sama berselawat saat berselawat. Untuk sama-sama beristighfar ketika patut kita beristighfar. Untuk sama kita bertasbih saat kita bertasbih di atas pentas ini. Justru itu semua yang saya hormati dan saya hormati. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Kerana itu, kebersamaan kita untuk mencintai Rasulullah, itulah jalan untuk mendapat keredaan daripada Allah. Dan kemudian disuntik sedikit dengan tazkirah, walaupun daripada orang yang sangat dhaif.
Tetapi harapannya, ya Allah, saya pohon ke hadrat Allah sepenuhnya, ya Allah. Pimpinlah lidah saya. Dan yang lebih penting, pimpinlah hati saya. Ya Allah, pimpinlah tuan-tuan, pendengaran tuan-tuan, puan-puan, untuk diberi kekuatan untuk mendengar sesuatu hanya yang baik daripada saya. Dan yang lebih penting adalah pimpinlah hati kita bersama, insya-Allah. Saya difahamkan, saya bercerita sedikit tentang cinta Rasul, dan saya kira qasidah sebentar tadi telah memberi makna kepada kita tentang hubbur Rasul, cinta kepada Rasul. Dan setiap bulan inilah yang saya kira amanah bumi Ar-Razi ini, seolah-olah bumi ini, pohon ini, rumput ini, semuanya bercakap kepada kita, manusia yang banyak dosa. Rumput tidak berdosa. Pohon durian, musangking. Datuk ni musang apa ni? Sebab kami tunggu bila dia nak berbunga ni. Harapnya bila berbunga nanti adalah jemputan untuk kita semua kan. Sebab Datuk kata kalau musim durian, apa cerita tu? Kalau musim durian apa? Kalau digugur, jadi hak kami semua. Tuan-tuan jangan jaga niat ya. Tadi kata tak ada sebutir pasir, sekarang dah sebesar buah durian. Tetapi seluruh ini seolah-olah bercakap kepada kita supaya mencintai Rasul. Supaya kita banyak berselawat kepada Rasul. Mungkin ada kadang-kadang terdetik. Kalau bukan kita, orang sebelah kita. Maksudnya mungkin jiran kita yang tak datang ke Ar-Razi. Kadang-kadang kata apa dia? Kamu ni banyak no selawat. Seolah-olah kita pula dengar, ya tak ya kan? Kita ni dah jadi orang gulu. Orang yang macam berlebih-lebih pula berselawat. Semua yang saya kasih sekalian. Imam Tirmizi meriwayatkan, satu hari Nabi keluar bercakap kepada para sahabat yang sedang bangun melakukan solat malam di Masjidun Nabawi. Dan pada saat itu, Masya Allah, Nabi menyebutkan untuk memberi rangsangan bahawa kita, saya dan kita semua akan datang, kata Rasulullah dalam mafhum. Rasulullah menyatakan bahawa akan datang satu hari yang seluruh amalan itulah yang menyelamatkan kita. Seperti sekarang, duit yang kita fikir, simpanan KWSP kita yang menjadi tabungan, itulah yang kononnya akan menyara kita. Tetapi pada saat kematian, apa lagi yang menyara kita? Adakah kerja keras kita dan simpanan di KWSP tersebut akan menyara kita? Tidak sama sekali. Yang menyara kita adalah amal-amal baik yang kita lakukan di atas muka bumi saat kita masih berpeluang hidup. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Maka Nabi menyebut dan menggambarkan bahawa bagaimana amal yang kita buat inilah sebenarnya yang dianggap sebagai al-baqiyatus salihat, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dialah yang terbaik. Dan seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, bangun bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak banyak berselawat kepada engkau, ya Rasulullah. Inni ukthiru as-salata alaika, fakam aj'alu laka min salati ya Rasulullah. Aku ni nak banyak berselawat pada engkau. Berapa Rasulullah yang patut aku selawat? Daripada amal sunat, berapa banyak aku patut peruntukkan? Jawapan untuk orang yang kadang-kadang kata kita ni banyak no selawat. Maka Rasulullah menjawab, ma syi'ta, ma syi'ta, terpulang kepada engkau, wahai Ubay bin Ka'ab. Tetapi Ubay bin Ka'ab adalah orang yang dalam kalau rancangan Q&A, question and answer, dia bukan hanya tanya untuk melengkapkan majlis, tetapi soalan itu terbit daripada lubuk perasaan sayang, dan sayang itu diluahkan melalui selawat. Maka dia mencadangkan kepada Nabi SAW an-nisfa, ya ar-rubu'ah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berselawat 1/4 daripada masa-masa saya mengerjakan perkara-perkara sunat? Apa jawapan Nabi? Ma syi't, terpulang pada engkau.
fa in zitta fahuwa khairun laka. Tetapi sekiranya kamu menambah, itu lebih baik untuk engkau. 1/4. Maknanya kalau ada 4 jam, 1 jam kita peruntukkan untuk selawat sebab 1/4. Apa jawapan Nabi sebentar tadi? Wahai tulabul ilm, apa jawapan Nabi? Ma, kuatlah sikit. Syekh daripada Yaman nak dengar tu, Masya Allah. Syekh, Masya Allah. Apa jawapan Nabi? Masya Allah. 100% am kaif? Masya Allah. Tamam. Alhamdulillah. Dapat markah terus. Malaikat dah tulis pahala dah. Orang bercakap dalam majlis ilmu, menurut apa yang dibincangkan, mendapat pahala sedekah. Dan disebut berapa tadi? 1/4. Maka bila kata Nabi, fa in zitta fahuwa khairun laka, maka kalau begitu, maka dia kata an-nusfa. Maksudnya apa dia? Separuh. Maknanya kalau ada 4 jam, 2 jam. Nak selawat je. Apa jawapan Nabi? Ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairun laka. Terpulang, tetapi kalau kamu tambah lebih baik untuk engkau. Maka dikatakan bahawa ats-tsulutsain, kalau macam tu 2/3. 2/3 maknanya kalau ada 3 jam, 2 jam selawat. 1 jam je buat benda yang sunat yang lain. 2/3. 3 jam, ni misalnya 3 jam, 2 jam selawat saja. 1 yang buat benda lain. Maka Nabi jawab apa? Ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairun laka. Tetapi kalau kau tambah, itu baik untuk engkau. Dah 2 jam selawat saja. Maka Nabi kata fa in zitta fahuwa khairun laka. Semua yang saya kasih lihat, tinggal berapa? Sejam je kan? Maka bila Nabi kata kalau 2/3 pun fa in zitta fahuwa khairun laka, maka dia terus bagi tahu, aku nak jadikan semuanya berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Semuanya. Maknanya kalau 4 jam, 4 jam aku nak selawat. Apa jawapan Nabi? Apa jawapan Nabi? Kalau masyita tu mungkin riwayat lain. Nabi menjawab, idzan tukfaham maka wa yughfaru laka dzambaka. Sekarang kata Nabi, Allah membuang rasa gundah, perasaan tak sedap dalam hati kamu, dan Allah akan mengampunkan dosa kamu. Maknanya semua yang dikasih sekalian, kita rasa banyak kita berselawat, hakikatnya masih sedikit. Dan sebab itu di hujung bicara Nabi tadi, Rasulullah menyatakan bahawa saat seseorang itu berselawat kepada Rasulullah, apa yang seorang itu bakal diberi oleh Allah 2 benda. Yang pertama, dihilangkan perasaan tak senang dalam hati. Ni yang kat dalam hidup kita ni kadang-kadang tak tahu kenapa rasa tak best. Kadang-kadang rumah kita dah okey, tapi hati tak okey. Kadang-kadang kereta dah okey, hati belum okey. Dulu belum kahwin, ingatkan ada isteri okey, tapi dah ada isteri tak okey lagi. Kan? Lepas kahwin, ingat dapat anak, maka kemudian jadi okey, tapi dapat anak tak okey lagi. Dulu mungkin pangkat kita kecil, sekarang pangkat dah besar. Ingatkan bila pangkat besar kita okey, rupanya bila pangkat besar tak okey. Sebab okey itu bukan pada pangkat. Okey itu bukan pada rumah, bukan pada isteri, bukan pada suami, bukan pada anak. Pada apa? Pada hati. Maka Nabi menyebutkan bahawa Allah akan membuang yang tak okey dalam hati tersebut, menjadikan kita orang paling tenang. Sebab itu semua yang saya hormati, ini pesanan penaja daripada Ar-Razi. Membuktikan kita tenang, setiap orang mesti turut membuktikan ketenangan dengan simple je. Memberikan senyuman paling manis setiap kali duduk dan datang ke Ar-Razi. Jom kita test sekejap. Ceramah dah biasa dengar, jom kita cuba amal. Tolong tengok orang sebelah, dia punya senyuman dia boleh bagi tak paling manis. Tengok orang kanan sekejap tuan-tuan. Tengok orang kanan. Terus amal insya-Allah. Para sahabat dia terus amal tuan-tuan. Tengok belah kanan.
Tengok dia boleh tak beri senyuman paling manis, sebab orang bila tenang dia senyum paling manis. Nikmati senyuman dia tuan-tuan. Jangan pusing dulu ke kiri. Tuan-tuan tahu saya akan suruh pusing ke kiri kan? Ke kanan dulu tuan-tuan. Nikmati senyumannya yang paling manis, sekira-kira tuan-tuan tak boleh tidur malam ni. Sebab terlampau manisnya, saking manisnya. Okey, belah kanan. Belum tentu orang belah kiri kan? Okey, sekarang toleh ke belah kiri insya-Allah. Belah kiri kita. Dan kita berikan senyuman paling manis pada orang yang belah kiri kita. Jangan tak bagi yang tak manis. Kalau manis belum paling manis, kena beri paling manis. Okey, dan kekalkan manis ini sampai jumpa rela kat depan tu, masuk kereta dan bawa balik ke rumah. Orang tanya, kenapa manis sangat senyumanmu? Senyuman Ar-Razi. Boleh insya-Allah? Rasulullah kan diceritakan pada saat berlaku perang Uhud. Dan kita tahu kesengsaraan peperangan Uhud. Bagaimana Rasulullah jatuh ke dalam lubang. Bagaimana Rasulullah memakai 2 baju besi. Pin baju besi yang dipakai tersebut saat Nabi jatuh telah meradak kepada pipi Nabi. Tajamnya pin besi tersebut sehingga tembus pipi Nabi dan kemudian besi tersebut telah meradak sehingga mengeluarkan geraham Nabi. Dan saat tersebut darah mula mengalir dengan banyak. Jom kita dengar bagaimana ketika orang-orang Quraisy mengambil ruang di atas Jabal Rumah. Pada saat sahabat yang berada di atasnya sebahagian meninggalkannya, yang bertahan telah dibunuh dan syahid di atas Jabal Rumah. Dan orang Quraisy mengambil kesempatan sepenuhnya pada titik kelemahan besar yang berlaku pada tentera Islam pada ketika itu. Dan kemudian mereka mula melepaskan panah. Mari kita dengar. Sebab pesanan penaja tadi apa tuan-tuan? Supaya kita senyum. Dah tak senyum dah? Masa suruh je senyum. Lepas tu tak dah. Baik, kita dengar tuan-tuan kalau tak cukup kuat untuk kita melakukan sunnah Nabi ini. Sebab senyum adalah sunnah Nabi. Dan mari kita dengar ketika begitu teruk dan kucar kacir tentera Islam, banyak para lelaki yang kemudian tidak sempat nak menyusun kedudukan. Dan pasukan Ghilab yang terdiri daripada sahabiyah turun ketika itu dan kemudian menjerit dan bertakbir supaya bangun dan membetulkan kembali kedudukan. Dan pada saat itulah Rasulullah bangun. Dan saat Rasulullah bangun dan ketika darah masih mengalir tersebut, dikatakan bahawa di atas kepala Nabi pada saat tersebut berwarna hitam mendung kerana anak panah yang dilepaskan oleh orang Quraisy di atas kepala Nabi. Tetapi apa kata wanita sahabat yang datang kepada Nabi pada saat tersebut? Apa Nabi buat? Semua yang saya kasihi, semua yang sayang Nabi, semua yang selawat pada Nabi, semua yang nak kata bersama dengan Nabi, itu yang kita nak di hari akhirat nanti. Ketika Rasulullah berdiri, tanpa mempedulikan darah yang sedang menitis dan mengalir, membasahi baju besinya dan bahagian dadanya. Saat tersebut, Rasulullah memberikan senyuman yang paling manis. Rasulullah memberikan senyuman yang paling manis. Tuan-tuan boleh bayang tak semua yang dikasih sekalian, kronologi perang Uhud yang menyebabkan patutnya Rasulullah tak boleh senyum pada masa itu. Rasulullah mencadangkan perang Uhud di mana? Di dalam Madinah atau di luar Madinah, tuan-tuan? Cadangan Nabi. Tuan-tuan memanglah berpuasa hari ini mungkin, tapi boleh bercakap bagi orang berpuasa, tuan-tuan. Rasulullah mencadangkan berperang di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah? Rasulullah mencadangkan berperang dalam kota Madinah. Anak muda mencadangkan berperang di luar kota Madinah. Sehingga anak muda punya cadangan didengar oleh Nabi dan kemudian Nabi terpaksa menyimpan cadangannya. Sehingga anak muda rasa takut kalaulah Nabi tersinggung. Maknanya poin nombor 1, kalau nak sebab jadi tak senang, apa dia? Kan aku dah bagi tahu. Berperang di mana? Di kota Madinah baru kita menang. Sekarang kita sedang susah.
Kalau kita jadi pemimpin yang tadi baru bermasyuarat dan kemudian tiba-tiba cadangan kita tak terima dan pandangan kita tersebut yang tak diterima menyebabkan kerugian pada saat tersebut, saya yakin 2 jam pertama ialah maki hamun. Itulah aku dah cakap ni. Ni otai cakap ni. Hak muda-muda semangat wajah bukan main. Semangat saja tak cukup. Itu dah setengah jam tuan-tuan habis. Tetapi Nabi masih bangun sekarang. Dan kemudian Nabi menyusun nak buat macam mana, di mana pasukan yang duduk di hadapan, Maimanah, Masy'amah, Ghilab dan duduk di hadapan, dan kemudian Nabi simpan para pemanah yang tak terfikir pun oleh Sayyidina Khalid yang belum memeluk agama Islam pada ketika itu. Dan Nabi pesan pada orang atas bukit. Apa pesanan Nabi? Nabi pesan khas, kalian kekal berada di sini walau apa terjadi kepada orang di bawah. Hatta walaupun kawan-kawan kalian di bawah dimakan oleh burung pemakan bangkai. Tetap di atas, jangan turun. Tuk tuan-tuan, turun. Kalau tuan-tuan jadi komandan, 2 jam yang kedua, menghamun dan marah. Aku dah cakap jangan turun. Mana bos ni? Mana department ni? Mana seorang-seorang ini? Tetapi semua yang dikasihi sekalian, Rasulullah tidak ada semua itu. Sebab apa Nabi boleh beri senyuman pada saat paling gawat? Sebab dalam hati Nabi paling tenang. Kegawatan luaran tidak pun mampu untuk menakluki ketenangan di dalam hati. Semua yang saya kasih sekalian, kita tak perang pun. Tengah syok je. Panas sikit lah kan. Ataupun lapar sikit lah kan. Itu je kegawatannya. Dah kalah dah tuan-tuan. Dah muka masam dah. Orang tengok dah takut dah. Yang kadang-kadang ma'al asif, the very unfortunately adalah kadang-kadang kita rasa okay. It's up to me lah. Tuan-tuan, kita selawat. Kita nak ikut Nabi. Sebab ulama pesan simple je. Kalaulah yang paling mudah kamu tidak boleh buat, macam mana kamu nak buat yang susah-susah daripada peninggalan Rasulullah? Senyum yang paling mudah akhlak Nabi kita tak boleh buat. Macam mana kita nak ikut akhlak Nabi? Nabi ada beberapa pedang. Salah satu pedang Nabi nama Battar. Pada Battar tertulis, Ahsin ila man asa'a ilaika. Buat baiklah engkau pada orang buat jahat pada engkau. Senang ke tuan-tuan? Kita duk bagi orang sebelah rumah kuih. Dah 20 piring dah. Tak pulang-pulang. Senang ke nak bagi yang ke-21? Biasanya jawapannya adalah jangan harap. Senang ke tuan-tuan orang baling kita dengan batu dan kemudian kita nak bagi duit pada orang tersebut? Itu akhlak Nabi. Cuba bayang kata ulama, kalau akhlak yang susah, yang mudah tak boleh nak buat, bagaimana mungkin kita berani-berani nak bercerita tentang akhlak yang susah-susah? Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah kita jadikan inspirasi berada di sini kerana kita berselawat kepada Rasulullah. Dengan sebab selawat itu menunjukkan kita cinta dan Nabi kata kamu akan diberi ketenangan dalam hati kamu. Kita harap ketenangan tersebut terpancar pada wajah, terpancar pada setiap otot-otot kita, terpancar pada setiap tubuh dan diri kita. Maka ketenangan bukanlah sesuatu yang jauh daripada kita, milik kita insya-Allah. Yang kedua, baru Nabi kata wa yughfaru laka dzambaka, dan kemudian pasti dengan sebab kamu selawat, rupanya kita tak sedar selawat menyebabkan kita itu diampun oleh Allah. Maknanya orang banyak berselawat, dia akan banyak mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, kita berada pada bulan Rajab. Tak lama lagi bulan Sya'ban, tak lama lagi akan datang Ramadan. Sebab itulah dalam azkar Imam Nawawi ada menuliskan dan banyak dibacakan, memohon doa, Allahumma barik lana fima razaqtana
Ai tengok nak suruh berhenti cepat gayanya ni. Allahumma ya Allah, berkatkanlah kepada kami ya Allah fi Rajabin, pada Rajab ini ya Allah. Wa Sya'bana, pada Sya'ban ya Allah. Dan kita baca satu doa yang sangat penting, balighna Ramadan. Kita minta Allah makbulkan. Sebab semalam ada kematian, kemarin ada kematian, maknanya Allah tak beri kesempatan untuk mereka yang mati bertemu dengan Ramadan. Kita berdoa, orang yang mati tak sempat bertemu dengan Ramadan tahun ini, agar Ramadan tahun sudahnya, dia telah mendapat pelepasan daripada Allah untuk bebas daripada neraka Jahannam. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah di kesempatan ini juga kita pohon dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyak bermohon agar disampaikan kita ke bulan Ramadan dengan terlebih dahulu kita menghayati keberkatan-keberkatan yang ada pada 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan tersebut. Dalam tafsirul Qurtubi menceritakan bagaimana keadaan umat-umat daripada golongan salafus salih zaman dahulu, mereka sebenarnya berdoa pada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan telah berdoa pada Allah, ya Allah, tolonglah kami ini dipertemukan dengan Ramadan. Boleh tak tuan-tuan? Kita doa yang sungguh-sungguh hari ini. Kita kadang-kadang mendengar imam membacanya tetapi kita sambil bersandar dan menadah tangan seolah-olah bukan benda besar perkara tersebut. Sedangkan Allah mencipta Ramadan sebagai asbab untuk kita bebas daripada neraka. Sebab kita boleh cermin diri kita betapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan Allah memperuntukkan Ramadan sebagai pembebasan daripada neraka Jahannam. Maka sebab itulah para salafus soleh, mereka berdoa pada Allah 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berdoa pada Allah. Marilah kita penuhkan dalam hati kita perasaan, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan dengar dan hayati dan aminkan apa yang saya sebutkan kerana saya bercakap dalam bahasa kita. Ya Allah, Engkau pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Ya Allah, Engkau temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berilah rezeki kami melalui keseluruhan hari di dalam Ramadan. Ya Allah, Engkau terimakanlah kami setiap yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ya Allah, tunaikanlah apa yang kami pohon, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para salafus soleh pula dikatakan bahawa setelah habis Ramadan apa tuan-tuan? Habis Ramadan, muslimah ingat awal lagi rupanya, Masya Allah. Syawal. Tak salah tuan-tuan. Ya, anak-anak kita pun cepat Syawal. Cuti kan? InsyaAllah. Jumpa ibu, buat baik pada ibu dan ayah. InsyaAllah. Baik. Setelah bulan Ramadan, salafus soleh bernostalgia tentang keindahan Ramadan dan memohon doa agar Allah mengkabulkan apa yang mereka buat di bulan Ramadan selama 6 bulan. Semua yang saya kasih sekalian, saya ulang sekali lagi. Untuk temu bulan Ramadan, 6 bulan minta doa pada Allah. Dah habis Ramadan, minta apa yang dibuat diterima di bulan Ramadan. Kita mungkin hanya sebut di hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Tetapi salafus saleh minta agar apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah dan mereka minta doa tersebut selama 6 bulan selepas bulan Ramadan. Maknanya ya Allah, sebab itulah benar mereka-mereka yang soleh, dan Nabi menyebutkan kalian seandainya tahu apa yang ada Allah simpan dalam bulan Ramadan, kalian akan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum, 6 bulan selepas, maknanya para sahabat seolah-olah hidupnya adalah untuk memburu Ramadan,
untuk mencari apa yang Allah nak beri kepada mereka di bulan Ramadan. Karena itulah semua yang saya kasih sekalian, kita mintalah doa pada Allah, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku ya Allah bagi Ramadan ya Allah. Wasallim li, dan sejahterakanlah bagiku ini ya Allah Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan itu bagiku ya Allah. Wa tusallimhu ya Allah, dan engkau berilah kesejahteraan yakni daripada bulan Ramadan tersebut, yakni amalan yang mutaqabbalan. Semua yang saya hormati, maknanya tujuan kita pergi ke Ramadan adalah untuk kita dapat melaksanakan amal soleh, dan di atas kemuncak gunung amal soleh tersebut namanya adalah mutaqabbalan, amal diterima oleh Allah. Jangan hanya fikir aku nak buat amal, tetapi datangkan bersama amal yang diterima. Jangan hanya kita sebut aku nak buat tadarus, tetapi tadarus yang diterima. Jangan hanya berfikir untuk membaca bertarawih, tetapi mesti ada tarawih yang diterima. Bukan hanya aku nak bersedekah orang berbuka puasa, tetapi bersedekah berbuka puasa yang diterima. Sebab amalan hanya bernilai setelah Allah menerimanya. Sekiranya kita buat amalan dan Allah tidak menerima, Imam Ghazali menyatakan bahawa amal tersebut hanya amal dunia. Akhirat tak dapat. Maka sebab itulah kalau kita nanti dengar imam tarawih akan mendadah tangan dan berdoa baca Allah, membacakan doa ke hadrat Allah dan kita aminkan, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'adai maqbulin. Itu je doa-doa yang dirintih oleh imam saat kita telah melakukan habis amalan siang dan malam. Kita minta, ya Allah, kami ini tersenarai dalam golongan su'ada, orang-orang yang untung, dan orang untung ialah orang yang diterima amalan. Sekarang dah kena minta, tuan-tuan. Sekarang dah kena minta. Maknanya aku nak buat amal yang diterima. Banyak kita hanya kata nak buat amal tapi tak sebut yang diterima. Berbeza rupanya orang yang buat amal dengan orang yang buat amal untuk diterima oleh Allah. Justru semua yang dikasih sekalian, sedikit nasihat untuk diri saya sendiri terutamanya. Kalau saya buat survey sekarang, kita tengok apa kata survey. Saya nak buat survey, tuan-tuan, pada 1 kemah, 2 kemah, 3 kemah, 4 kemah. Tuan-tuan boleh, puan-puan boleh tolong jawab survey saya. Nak buat survey, tuan-tuan, bukan soalan, survey. Dalam kepala mukmin, mukminah yang ada di sini, InsyaAllah kita minta Allah temukan dengan bulan Ramadan. Dan tadi saya katakan bahawa saya minta amal itu yang saya buat diterima oleh Allah. Itu package yang kena ada. Apa amal kita nak buat? Saya sedang buat survey. Ustaz Irwan, tolong saya, Ustaz. Saya takut saya tak dengar. Kena cepat, tuan-tuan. Masa kita pun dah nampaknya yang kipas semakin laju tu, maknanya makin panas lah tu. Tadi slow je kan. Ni makin laju tu makin panas nampaknya. Ya, saya pun adalah pendengar dan penuntut seperti tuan-tuan, faham. Kadang-kadang kita panas sangat dalam hati bilalah ceramah ni nak habis. Kan? Oh tak, masya-Allah. Tu sangka jaga hati namanya. Apa kita nak buat di bulan Ramadan nanti, tuan-tuan? Saya sedang mendengar. Saya nak at least 10. Dengan cepat je, tuan-tuan. Jauh sangat kot kitanya daripada dengan tuan-tuan ya. Sebut je, tuan-tuan. Tolong saya, sebutkan saja. Apa yang kita bakal nak buat di bulan Ramadan? Hak biasa-biasa. Solat tarawih. Puasa. Yalah, puasa lah, Masya Allah. Semayang tarawih, puasa kena tangkap dengan jaiz, Masya Allah ya. Semayang tarawih, Masya Allah, 36 rakaat ikut mazhab Maliki. Tapi Masya Allah kena tangkap sebab tak puasa. Okey. Puasa, semayang tarawih lagi. Baca Quran. Keluarkan zakat. Bersedekah. Sedekah. Lagi? Bangun malam.
Tengok, dia ni orang Arab. Qiyamul lail. Dia tak nak pakai bangun malam. Qiyamul lail. Masya Allah. Mentang-mentanglah Syekh ada nak bagi markah, tengok ya. Lagi-lagi, dah 5 dah. 6. Menziarahi kubur. Lagi? Lagi 4 lagi. Jangan menyesal balik nanti. Balik rumah, ya Allah, kenapa aku tak jawab tadi? Sedangkan pahala malaikat mencatat sebagai kita memberi sedekah yang paling ikhlas pada saat kita bercakap, yang sesuai dalam majlis ilmu. Allah rugi sungguhlah, ya Allah. Sedekah menyelamatkan manusia di hari akhirat. 4 lagi tuan-tuan. Lepas ni jangan jawab dah, memang saya tak bagi ya. Balik kampung. Duduk dalam majlis ilmu. 3 lagi. I'tikaf. 2 lagi. Baca. Berselawat. Last. Buka puasa. Dia orang ni fikir buka puasa je kan. Tapi nasib baik sebab tadi berpuasa kan. Jadi kepala dia puasa, buka puasa. Lepas tu puasa, buka puasa. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan jawab dah. Hak baki itu jawapan sendiri. Dan mungkin itulah yang kita plan nak buat. Bila kita plan, bila kita rancang, insya-Allah kita buat. Biasanya yang di luar kita rancang, takkan kita buat. Logiknya begitu kan? Bila kita rancang, insya-Allah buat. Belum insya-Allah buat. Nak tahajud malam, nak qiyamul lail. Tengok-tengok ya Allah. Nak qiyamul lail macam mana? Berbukanya masya-Allah, 6 jenis air, meja jadi penuh. Memang tak adalah qiyamul lail. Baik. Bila kita rancang, insya-Allah kita akan buat. Betul atau tidak? Bila kita tak ada dalam perancangan, tak mungkin kita akan buat. Maka bila saya dengar 10 jawapan daripada survey yang, bukan jawapan, 10 yang saya dapat daripada survey sebentar tadi, semua yang dikasih sekalian, tolong ingat dalam hati. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan ibadat di bulan Ramadan, kemuncaknya, natijahnya adalah untuk melahirkan taqwa. La'allakum tattaqun. Maka saya nak mudahkan saja. Untuk mencapai takwa yang susah tersebut, sebab takwa itu sukar, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan dan di dalamnya ada 2 proses. Berapa proses? 2 proses. Saya namakan proses tersebut, yang pertama adalah siyam ataupun as-saumu. Dan yang kedua adalah qiyam. Yang pertama adalah siyam, yang kedua adalah qiyam. Siyam dan qiyam di bulan Ramadan digabungkan barulah menatijahkan takwa. Tanpa ada penggabungan, maka Ramadan tak akan menghadiahkan kepada seseorang itu takwa. Baik. Sekarang semua yang saya kasih sekalian, kita ada 10 dapatan daripada survey sebentar tadi. Tolong saya untuk kita kategorikan, sebab siam bermakna menahan, qiyam makna membangun, siam bermakna tahan, qiyam bermakna bangun. Maka antara tahan dan bangun akan menatijahkan takwa. Baik, kita tengok 10 amal yang kita plan. Bila kita plan, insya-Allah kita buat. Apa yang pertama tadi? Puasa. Puasa masuk pada siam atau qiyam? Siam, alhamdulillah. 1-0. Lepas tu? Baca Quran, siam ke qiyam? Bangun, buat, qiyam, 1 sama. Lagi? Tolong saya tuan-tuan, nak bagi cepat ni. Sedekah, siam ke qiyam? Bangunkan, qiyam, 2-1. Minta maaf,
siam, dah mula ketinggalan nampaknya. Lepas tu, tarawih, siam ke qiyam. Qiyam, 3-1, minta maaf, siam, dah makin jauh. Apa lagi? Qiyamul lail. Jangan terjemah dah. Dah memang tahu dah, qiyamul lail adalah qiyam, bukan siam. Maka pada ketika itu, dah 4-1. Apa lagi kita buat tadi? Tarawih, saya dah sebut ke? Sedekah dah sebut kan? Apa lagi? Tarawih lah. Tarawih takut nanti kecil hati balik awal. Ana sebut tadi, dia kata tak. Okey dah, 5-1. Apa lagi? Baca Quran, qiyam ke siam. Qiyam, sebab kita bangun untuk buat. Maka ketika itu dah 6-1. Selawat, siam ke qiyam. Qiyam, sebab kita kena bangun buat. Maka sekarang dah 7-1. Dah sedekah. Ini memang kuat sedekah ni, insya-Allah tuan-tuan. Berkawanlah dengan orang yang 2 kali jawab sedekah, insya-Allah. Memang pemurah orang tu, insya-Allah. Tuan-tuan, ada lagi 3 lagi. Ziarah kubur. Siam ke qiyam? Siapa jawab siam, maknanya dia kena ziarah. Maknanya dah ada 8-1. Satu lagi tuan-tuan. Apa lagi? I'tikaf. Siam ke qiyam? Sekali lagi, ialah qiyam. Maknanya sekarang kita ada planning kita 9 kategori qiyam, 1 kategori siam. Yang kita harapkan boleh melahirkan takwa. Semua yang saya kasih sekalian, saya ulang sekali lagi, kalau kita buat survey, itulah lebih kurang rasionya. Maknanya 9-1. Itu pun nasib baik tadi ingat. Kalau tak ingat puasa tadi 10-0. Baik, semua yang dikasih. Kenapa tidak ada dalam siam? Pada kali ini saya bercadang, saya mengurangkan makan. Ada tak dalam perancangan untuk datang Ramadan sepatutnya, Ustaz Irwan duk mengajar, saya tengok dalam YouTube, Syarhut Ta'am, banyak makan. Bila nak latih supaya mengurangkan di bulan Ramadan, kenapa kita tak masuk dalam perancangan mengurangkan makan? Tentu kita jawab, mana boleh. Hari pertama dah ada hotel Concorde. Hari kedua 5 Radian, 3 Oberoi, 4 ialah surau buat pagilah. Tapi jamuan katanya mega. Kita tak ada dalam senarai untuk buat siam menjaga makan. Sebab itulah Masya Allah, akhirnya datang Ramadan, makan kita lebih. Akhirnya apa jadi? Hak yang nak qiyam tadi tak jadi sebab tak siam. Sebab siam kita puasa je siang dia. Yang falsafah lain daripada siam kita mula tinggalkan. Cuba bayang, kita makan dengan banyak. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, tumbuhlah bazar Ramadan. Yang jual bazar jangan marah kat saya. Tak ada masalah. Tetapi dah menjadi asasif. Dah jadi melampau. Dan bila kita makan secara melampau, tuan-tuan, nak habiskan 20. Allah. Beratnya, ya Allah. Kenapa jadi berat 20? Sebab perut dah berat. Sebab kita tak siam. Akhirnya qiyam tak jadi sebab siam tak buat. Sebab itulah mesti ada siam dan qiyam baru lahir takwa. Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian. Sebab itulah manusia memilih mana yang sesuai dengan nafsunya. Oh, betul sedap ya. Yang paling betulnya 8 rakaat je sebenarnya. Oh, jangan banyak-banyak sangat. Nabi mana ada buat lebih berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan semua yang saya kasih sekalian, katalah ada khilaf. Ada 8, ada 20, ada 36, ada 40 lebih. Dan saya difahamkan di Yaman, Masya Allah, tarawih dan bangun dan malamnya jauh lebih banyak. Yang tak ada khilaf, semua yang saya katakan, Nabi itu membangunkan tarawih malam
kadang-kadang 1/3 malam, kadang-kadang 1/2 malam, kadang-kadang keseluruhan malam, kata sahabat, sampai kami tak sempat nak bersahur. Kami takut tak sempat nak bersahur. Dan kemudian kita dengan penuh bangganya bagi tahu yang sebenarnya 8 je. Hak macam kita buat sekarang. Kuliah yang pertama, qul huwallah yang kedua. Hak kedua pun kuliah yang pertama, qul huwallah. Dan tuan-tuan sentiasa 8 mengungguli dah berapa tahun berturut-turut dah. 20 tercicir ke belakang. Masjid penuh, 8 rakaat, seruh semua sekali. Akhirnya tinggal satu saf. Satu saf tu pun sambil keluar. Tak ikut Nabi ni. Masya Allah. Semua yang saya kasih sekalian. Sebenarnya keputusan, insya-Allah 8 tahun ni menang lagi tak agaknya? Memang akan menang sehingga datang, tiba-tiba datang satu orang ustaz akan bercakap macam ni, sebenarnya 2 rakaat pun dah tarawih dah. Tuan-tuan tengok nanti akan berlaku gugatan juara bertahan bertahun-tahun oleh 8 rakaat. Maka pada ketika itu 2 rakaat belah dah orang. Sebab kenapa? Sebab tak siam. Itu je semua yang saya kasih sekalian. Kenapa kita tak masuk dalam senarai kita adalah syarhu al-kalam. Aku bulan Ramadan ini memang aku nak kawal percakapan aku. Aku nak kawal percakapan. Aku tak nak bercakap benda yang sia-sia. Kita hanya nak bangunkan lidah buat benda baik. Kata Imam Ghazali, apa dia semua yang saya kasih sekalian? Buat baik macam makan yang berkhasiat. Saya tak sempat tengok menu tengah hari ini. Tetapi tentu berkhasiat. Ada jamuan kan? Jamuan di rumah masing-masing, insya-Allah. Melakukan kebaikan dengan lidah seperti baca Quran, berselawat yang kita buat, itu seperti memakan yang berkhasiat. Makan madu, lerni madu, stingless, madu kelulut, zaitun, makan. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, Imam Ghazali kata, sepatah keluar perkataan mengumpat, sama seperti kita mengambil sesudu racun. Sepatah, 2 patah kita mengumpat, 3 patah kita mengata. Semua tersebut menjadi racun. Cuba bayang kita makan madu kelulut sampai 1 kilo pagi ni. Kemudian ambil secamca, 1 sudu racun rumpai Roundup. Tuan-tuan, mana yang akan lebih powerful? Tunjuk saya. Jangan buat di rumah. Kau nak test adik ni kan? Balik ni ustaz, kita singgah kat Aware jap beli Geramat Sun. Tapi semua kita tahu apa dia? Perkataan yang tak baik walau sedikit itu lebih memberi kesan besar berbanding benda baik yang kita buat. Kerana itulah semua yang saya kasih sekalian. Marilah saya nak mengajak, amal yang diterima tadi bukan sekadar qiyam, tetapi mesti masuk siam. Benda yang menahan, sifatnya menahan dan menahan. Justru itulah Sufyan bin Uyainah berkata, yang aku paling lihat daripada seluruh fadilat tentang berpuasa di bulan Ramadan adalah pada hadis kursi. Dan ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Bukhari juga mengeluarkan dalam lafaz begitu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kullu amal ibni Adam lahu kafarah. Semua amal anak Adam baginya kafarah. Melainkan satu saja tak nama kafarah, ialah as-saum, mencegah diri. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, yang terbesar sebenarnya daripada Ramadan ialah apabila kita mampu mencegah diri kita daripada perkara-perkara yang tak betul dan tak baik, dan inilah kita buat di hari akhirat nanti insya-Allah. Dan bukan sekadar baca Quran berpahala, meninggalkan mengumpat pahala yang lebih besar. Meninggalkan makan yang berlebihan itu merupakan pahala yang besar. Mujahadah tersebut dianggap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya kasih sekalian, boleh nampak ke lebih kurang perbincangan kita pada pagi ini, tengah hari ini? Boleh insya-Allah. Kita bermula dengan cinta sayang kasih kita pada Nabi yang berterusan. Kita bermula dengan terus istiqamah menunjukkan bukti kecintaan itu dengan mengikut sunnah Rasulullah. Senyuman bawa pulang sampai bila-bila,
Kemudian kita bersedia dengan Ramadan, bukan sekadar membaca doa Allahumma ballighna Ramadan, tetapi mempersiapkan diri untuk datang, dan kita cuba memasukkan kefahaman dalam diri kita bahawa ketakwaan yang Allah nak berikan di bulan Ramadan itu akan lahir apabila seorang hamba melalui dengan penuh ikhlas, imanan wahtisabah, berpuasa, menahan diri dan membangunkan, siam dan qiyam, saat dia bergabung melahirkan ketakwaan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datuk, saya mohon berhenti dahulu. Al-Fadil Ustaz Abdul Razak, Al-Fadil Asy-Syaikh Huna min Yaman, dan semua asatizah, rakan-rakan, sahabat, adik-beradik yang datang bersama, saya akan mengundurkan diri. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Mungkin lepas raya, cerita raya pula yang sepatutnya. Manalah tahu Datuk teringat diajak lagaknya. Ya. Tapi bukan tekanan kat Datuk, sebab Datuk ada senarai dah 2 tahun kan. Penceramah setiap bulan. Jadi dalam senarai tak ada, nanti Datuk jadi susah pula. Allahu Akbar. Tak saya sebut saja Datuk. Kalau ada nanti lepas raya, nanti mana tahu kita buat open house ramai-ramai, bawa rezeki masing-masing. Kita berselawat lagi, berqasidah lagi, dan menyambung lagi sesuatu tentang jalan kita kepada Allah. Zuramli bin Muhammad Razali akan mengundurkan diri. Al-Faqir ini pasti ada perkataan akhlak tingkah laku yang tak sesuai. Maka saya dengan penuh rindu memohon kemaafan di atas seluruh perkara tak baik tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.